Selamat pagi kepada semua murid kelas 4 Cempaka. Okey, bertemu kita pada hari ini dalam kelas RBT tahun 4 yang bertajuk Elemen dalam Reka Bentuk. Okey, elemen dalam reka bentuk. Okey, mari kita lihat apa yang dimaksudkan elemen dalam reka bentuk. Okey, untuk menghasilkan sesuatu idea, sesuatu produk perlu menggabungkan beberapa elemen yang penting untuk menghasilkan satu produk yang menarik dan efektif. Okey, idea-idea yang terbentuk ini perlu menggabungkan beberapa elemen supaya produk yang dihasilkan akan menjadi lebih berguna. Okey, mari kita lihat elemen yang perlu ada dalam suatu ataupun pada sesuatu reka bentuk untuk menghasilkan produk. Okey, elemen yang pertama adalah nilai. Di mana nilai perlu ada dalam sesuatu elemen untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, kita lihat elemen yang kedua iaitu garisan. Okey, elemen yang ketiga adalah rupa. Elemen yang keempat adalah bentuk. Elemen yang kelima adalah tekstur. Elemen keenam adalah saiz. Yang ketujuh warna. Dan yang terakhir adalah elemen ruang. Baiklah murid-murid, kita akan pergi bagi setiap elemen tersebut supaya kita lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan elemen dalam reka bentuk. Okey. Baiklah murid-murid, okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 22 hingga muka surat 23. Okey, ini adalah muka surat 22 yang menerangkan tajuk elemen dalam reka bentuk. Okey, kita pergi dahulu dalam elemen yang pertama iaitu elemen garisan. Okey, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan elemen garisan. Okey, terdapat beberapa jenis garisan bagi setiap reka bentuk yang dilakukan pada sesuatu produk. Okey, setiap jenis garisan mempunyai fungsinya yang sendiri. Okey, kita lihat di bahagian bawahnya pula. Okey, garisan berubah, rupa dan bentuk bangunan pun akan berubah. Maksud kata, kalau garisannya melintang, rupa bentuknya pun akan berubah. Okey, yang ini garisan bentuk lintang. Yang ini garisan berbentuk tegak. So, bila garisannya berubah, maka bentuk bangunan pun akan berubah. Okey, kita lihat elemen yang kedua, iaitu elemen rupa. Di mana elemen rupa ini merupakan permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sempadan. Okey, rupa ni juga berkait rapat dengan garisan. Di mana elemen rupa ini melibatkan rupa bentuk permukaan yang mempunyai garisan di bahagian luar. Kamu boleh nampak gambar daun ni? Okey, ini adalah elemen bagi rupa. Di mana terdapat garisan di bahagian luarnya. Begitu juga dengan rupa bagi geometri ni. Di bahagian luarnya terdapat garisan. Dengan adanya garisan ni akan wujud elemen rupa. Okey, kita pergi elemen yang seterusnya di muka surat 23. Okey, elemen yang ketiga ni adalah bentuk. Di mana elemen bentuk ini merupakan elemen di mana objek yang mempunyai ruang, isi padu dan lebih daripada suatu permukaan. Okey, jika bentuk berubah, ruang di dalam sesuatu objek juga akan berubah.
Okey, kita lihat bentuk ini berbentuk bulat, bentuk sfera. Okey, ekor ini pun bentuknya lain. Jika bentuk berubah, ruang dan isi padunya pun akan berubah. So, bentuk juga memain peranan dalam elemen dalam reka bentuk. Kita tengok pula elemen yang seterusnya iaitu tekstur. Tekstur bermaksud objek atau bahan produk yang kita hasilkan dapat dilihat dan disentuh menggunakan mata kasar seperti objek tersebut licin, kesat, halus, lembut dan berkilat. Okey, contoh kita lihat permukaan yang kasar di tar jalan raya. Okey, teksturnya kasar. Berlainan pula dengan tekstur yang licin. Okey, tekstur juga memain peranan untuk kita menghasilkan reka bentuk yang bermutu. Okey, kita lihat elemen yang seterusnya iaitu elemen kelima iaitu saiz. Okey, saiz boleh dilihat dengan membuat perbandingan antara dua benda di mana kita boleh lihat dari segi saiz. Okey, daripada segi saiz juga merupakan satu elemen yang penting untuk mereka bentuk. Saiz boleh dikaitkan dengan besar dan kecil. Baiklah murid-murid, kita sambung di muka surat yang seterusnya. Okey, muka surat 24. Okey, muka surat 24 ni adalah kesinambungan daripada elemen yang saya dah terangkan tadi, 8 elemen. Sebentar tadi saya dah terang 5 elemen. Okey, sekarang kita masuk elemen yang ke-6 iaitu dari segi warna. Okey, warna memberi kesan pada objek dan orang yang melihatnya. Okey, kita tengok warna yang panas menimbulkan suasana yang ceria, riang dan bersemangat. Manakala warna yang sejuk menimbulkan suasana redup, tenang dan damai. So, akan berlaku dua perbezaan di mana warna boleh dikaitkan dengan elemen dalam reka bentuk. Di mana dia boleh memberi kesan kepada hasil produk yang ingin kita buat. Okey, elemen yang seterusnya adalah ruang. Di mana ruang ialah tempat yang lapang dan yang mampu memberikan keluasan. Okey, ruang yang kecil boleh menampakkan suasana yang sempit. Manakala ruang yang besar dapat memberikan keselesaan. Okey, di mana ruang juga boleh memainkan peranan dalam kita menghasilkan sesuatu produk ataupun kita mereka bentuk sesuatu objek ataupun apa saja. Di mana elemen untuk ruang memain peranan dalam kita mereka bentuk. Okey, dan yang terakhir, elemen yang terakhir adalah elemen nilai. Di mana nilai dalam reka bentuk menunjukkan perubahan terang kepada gelap atau sebaliknya bagi sesuatu rona warna. Di mana kalau kita ingin membina ataupun menghasilkan sesuatu reka bentuk, elemen nilai memain peranan juga kerana dia menunjukkan suasana yang gelap ataupun suasana yang terang sebab ia boleh menimbulkan sesuatu keadaan atau sebaliknya bagi sesuatu rona warna. Baiklah, boleh faham murid-murid? Okey, sekarang kita dah sampai di bahagian tugasan. Okey, apa yang kamu perlu buat untuk tugasan yang pertama? Okey, kamu salin nota di buku teks muka surat 22 hingga 24.
Okey, muka surat 22 hingga 23. Okey, yang ini muka surat 22 dan 23 di mana kamu perlu tulis tarikh, hari dan tajuk iaitu elemen dalam reka bentuk. Okey, apa yang perlu kamu buat? Kamu buat pecahan, terdapat 8 elemen. Okey, bagi ke 8 elemen, kamu salin penerangan bagi setiap elemen. Contoh, kalau kamu dah salin elemen garisan, kamu salin apa yang dimaksudkan dengan elemen garisan, iaitu terdapat pelbagai jenis garisan, iaitu setiap garisan mempunyai fungsi yang tersendiri. So, bagi setiap elemen, kamu perlu salin penerangannya. Okey, boleh faham? Okey, yang ini buku teks muka surat 22 dan 23. Okey, sambung pula untuk muka surat 24. Okey, mana muka surat 22 ada 2 elemen, muka surat 23 ada 3 elemen dan muka surat 24 terdapat 3 elemen. Okey, bagi setiap elemen, jika kamu rasa kamu ingin melakar gambar rajah, okey, kamu dibenarkan melakar gambar rajah contoh-contoh bagi setiap elemen. Tetapi, jika kamu ingin mencetak gambar rajah tersebut, itu terpulang kepada kamu sendiri. Okey, tiada paksaannya, sama ada kamu ingin melakar atau mencetak. Baiklah, murid, kita pergi ke latihan pengayaan. Di mana latihan pengayaan ini kamu perlu menjawab soalan di dalam buku kerja sasbadi di muka surat 14. Okey, saya ulang sekali lagi. Untuk tugasan pertama, kamu perlu menyalin nota dalam buku nota RBT merujuk kepada buku teks muka surat 22 sehingga muka surat 24. Okey, tugasan yang kedua, kamu perlu menyiapkan latihan yang terdapat dalam buku kerja sasbadi muka surat 14. Okey, boleh faham? Okey. Maka dengan itu, sampai kita di penghujung kelas, saya harap kamu semua dapat faham apa yang telah saya terangkan dan sampaikan sebentar tadi. Okey, jangan lupa ya murid-murid, siapkan tugasan saya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum.